Pengerusi kerana memberi ruang Balik Pulau untuk berbahas rang undang-undang pindaan Akta Pemajuan Perumahan Kawalan dan Pelaksanaan 1966. Pak Menteri, saya sentiasa prihatin dengan kecabaran Pak Menteri yang selalu saya panggil Pak Menteri Chow Chow. Chow Chow dalam sanggung nyanyi, Chow Chow ni hebat. Banyak idea-idea yang hebat. Ya Pak Menteri, saya ingin berbahas dengan mengambil landscape apa yang berlaku di apa yang dipanggil sebagai pemajuan perumahan di dalam Balik Pulau, supaya ia lebih khusus, supaya ianya nampak lebih mudah dinilai oleh Pak Menteri. Di peringkat ini Pak Menteri, sekurang-kurangnya 3 perkara utama yang berlaku di Balik Pulau dari segi aspek pemajuan perumahan. Saya bersetuju, tak selalu, tapi kali ini dengan Kota Belud saya bersetuju, tak semua pemaju yang tak betul. Ada pemaju yang bagus. Saya boleh sebut satu ya Mak Menteri, ada satu kes kebetulan saya sendiri kendali, dah kalah dah orang kampung ni. Kalah di mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan, dah kalah dah. Patutnya dah kena halau dah. Tetapi ada pemaju, tak perlulah saya, kalau nak dia jadikan contoh, kita akan bagi nama dia. Dia sanggup duduk bersama-sama dengan penduduk, 16 orang orangnya di Teluk Kumbar, dan sanggup bekerjasama dengan EPU, Perancangan Ekonomi Negeri. Dan yang menariknya itu, duduk secara tripartite dan berbincang, dan akhirnya apa yang berlaku, dia memahami perasaan orang kampung ini dan ditawarkan relocation, pemindahan rumah, kos dan sebagainya, yang mana yang Menteri saya yakin perlu dijadikan contoh untuk pemaju lain ikut, kerana tak mungkin pemaju ini sanggup buat kalau dia rugi, kalau keuntungan isunya. Kerana tadi pandang rengas membezakan akta yang Pak Menteri dengan yang ini kononnya menguntungkan, yang dia punya tadi itu CSR. Kita faham. Dan Pak Menteri, ingin saya katakan di sini Pak Menteri, isu yang pertama sekali ialah masalah pemajuan perumahan sekurang-kurang di Balik Pulau bukan isu undang-undang. Yang undang-undang hanyalah isu, seperti saya bahaskan dan saya akan bahas lagi sehingga ianya mendapat respon, ialah isu tanah. Akta tanah hari ini yang menggunakan tanah torrent system yang tidak mengiktiraf penempatan mereka-mereka yang secara lama, mungkin 20 tahun, 50 tahun tinggal, diiktiraf sebagai tinggal. Jadi apa yang berlaku? Ada pemaju-pemaju yang dua cara yang Pak Menteri yang perlu dipantau. Pertama, yang membeli tanah, kemudian terus menghalau, ataupun yang kedua membuat joint venture. Dan di sini Pak Menteri perlu ditegaskan, ada setengah tu company tak banyak duit sangat pun, tetapi dah dapat joint venture, dapat power of attorney, dan terus ke bank untuk buat kita dengan izin, bridging loan. Biasalah tu. Jadi ini saya mohon Mak Menteri pantau, kerana ini yang pada pandangan saya, pengalaman yang terhad ini yang banyak pemaju-pemaju yang gagal ni, sebab tak ada duit. Dan kita di mahkamah pun kita tahu, kalau pemaju, saya tak nak sebut nama di sini, pemaju tertentu kita tahu, ini biasa projeknya bagus. Sehingga kan di Shah Alam, saya sebut sikit lah, yang ambil alih projek Puncak Alam itu, kalau yang pemajuan baru ni berjaya, yang lama tu gagal. Menteri tahu. Tapi yang kita katakan di sini, adakah susah nak pantau yang pemaju-pemaju yang berwibawa dengan yang tak berwibawa ni? Saya rasa tak susah, kerana ada perkara yang boleh dinilai. Jadi yang Menteri saya kata isunya ialah bukan isu undang-undang, isunya ialah isu governance ataupun isu tata kelola. Jadi di peringkat ini Mak Menteri, saya mencadangkan kepada Menteri lagi sekali, walaupun baru ini saya cadang tidak mendapat respon, mungkin kerana masa, saya rasa kementerian yang Mak Menteri bukan saja nak mengawal selia projek perumahan, kerana dalam erti kata perumahan yang luas dengan izin, housing rights ataupun adequate housing ini besar. Kerana dengan izin yang Mak Menteri, perumahan ini satu perkara yang amat suci, sehingga kan kalau gagal diuruskan dengan baik, porak perandalah satu keluarga itu, sehingga kan perkara-perkara lain nak beribadat, nak mentelaah, nak apa berusaha kebajikan lain akan gagal. Jadi Mak Menteri, saya katakan pertama sekali isu governance, pastikan bahawa kuasa yang Menteri ada ini untuk mengambil tindakan terhadap pemaju-pemaju ini, selain daripada nilai untuk mendapat kita panggil deposit itu sebagai melayakkan lesennya itu, kita tengok juga pendekatan pemaju-pemaju ini di dalam membangunkan projek perumahan. Adakah dia memajukan, contohnya di Balik Pulau apa yang dia buat? Dia pergi cari-cari orang kampung, jual tanah murah-murah dekat dia, ataupun tak jual pun, terutama tanah pusaka, ramai kebanyakan orang kampung dia tak urus. Jadi apa dia buat? Buat JV, Tan Sri Speaker. Buat JV, guna JV itu pergi ke bank buat bridging loan. Jadi saya nak cadangkan yang Mak Menteri,
kepada pemaju-pemaju yang melakukan pendekatan sebegini, menteri mesti beri satu, nak kata syarat ke, pemantauan yang ketat perlu dibuat. Kedua, Yang Menteri, sekarang ni kebetulan saya pun mengendalikan kes ini kat balik pulau. Saya ingin katakan dengan tegas, Menteri, cabaran isu perumahan ini bukan saya kerajaan pusat tapi juga kerajaan negeri. Kerana saya katakan di sini banyak dasar-dasar undang-undang, agenda 21 yang perlu adakan muafakat, consultation dengan penduduk setempat, semua banyak tak dibuat. Dan ini saya rasa Mak Menteri, menangkan Menteri Kerajaan Perumahan Tempatan, perlu ditegaskan kepada kerajaan tempatan, tolong laksanakan agenda 21 yang mana mungkin kita sebagai pimpin setempat tak tahu projek-projek di dalam kawasan kalau agenda 21 yang diguna pakai. Seterusnya Mak Menteri, saya juga ingin mencadangkan Perdana Menteri memandangkan kesungguhan yang ditunjukkan di peringkat ini. Isunya bukan sahaja isu mereka yang membeli rumah terbengkalai, tetapi saya katakan tadi juga isu yang dipanggil sebagai seperti yang telah sebenarnya semenjak seawal 1997 lagi bangsa-bangsa bersatu mengatakan tanggungjawab kerajaan memastikan rakyat memiliki rumah dan juga mempertahankan. Jadi isu ini kalau kita bincang hanya cerita jual beli rumah, jadi sebahagian tanggungjawab kementerian itu tak terjawab lah. Jadi pada pandangan saya cadangkan kerajaan hari ini mencadangkan kepada kementerian luar ataupun Suakam dan sebagainya meratifikasikan dengan izin Economic Social Culture Right, kerana dia ada peruntukan khusus terutamanya artikel 11 itu yang dengan kata lain mempertahankan housing right rakyat, mempertahankan kalau ada apa dipanggil forced eviction. Tapi kalau perkara-perkara ini tidak diterjemahkan di dalam akta perumahan ini, akan jadilah akta ini hanya berkaitan dengan pemaju dengan pembeli, lain tak? Kedua, Yang Menteri, saya ingin mengatakan di sini bank telah lama menipu pembeli, terutama melalui pendekatan perbankan Islam. Saya katakan di sini dengan ilmu yang cetek ini, tapi baru dapat penjelasan. Walaupun yang diminta ialah tadi yang tidak dapat dilakukan ialah build and sell. Itu tak dibuat walaupun kepala batas telah mewawarkan dengan kuat, tak dibuat. Build and sell dengan izin tidak boleh dibuat kalau dengan pendataan sekarang. Contohnya bank-bank menawarkan kepada yang bukan Islam dan Islam, namanya buy bisamal in ajil. Bisamal in ajil ini menteri pun tahu ialah benda tu kena ada lying asset, baru beli, sale and purchase and immediately transfer. Mana boleh buy bisamal in ajil kalau rumah tak siap lagi? Tetapi itu yang secara umumnya beli rumah BBA. Saya kebetulan pergi juga pantau benda tu Yang Menteri. Kebanyakan itu sebab melalui pendekatan perbankan Islam ni banyak insentif-insentif yang lain yang memang sebenarnya Mak Menteri saya cadangkan sepatut dijadikan sebagai dasar kerajaan hari ini, kerana kalau berlakunya dengan izin potensi property bubble, pendekatan perbankan Islam ini menyelamatkan ekonomi kerana dia ada the underlying asset, namanya ada real asset. Tetapi kalau hari ini dia suruh kita masuk sebagai buy sama ajil, ada the underlying asset, rumah tak siap lagi. Kalau mungkin yang terdekat itisna ni order rumah. Tapi dia tak buat. Bank negara perlu tekankan perkara ini. Yang Mak Menteri, saya katakan sebegini kerana ia bermula seawal perkara yang dasar yang salah, iaitu apabila pemaju menawarkan legal khidmat guaman percuma, Tan Sri, itulah bermulanya bahawa kepentingan pembeli tidak terkawal. Mana mungkin, saya peguam, saya tahu kadang-kadang kita lobby nak jadi peguam pemaju ni, Mak Tan Sri. Hatta kadang dia kata satu SMP RM500 pun ambil lah, sebab ialah persaingan. Tetapi ada isu kepentingan awam. Menteri tolong halusi perkara ini kerana saya tahu ada kaitan dengan undang-undang dengan izin Legal Profession Act, Solicitor Remuneration Order, yang mana mengatakan conveyancing fee ini tidak boleh didiskaun, tetapi dibuat untuk tujuan-tujuan yang saya boleh tegaskan kepentingannya bukan kepentingan pembeli, kepentingannya lebih kepentingan peguam dan kepentingan pemaju. Dan Mak Menteri, ini boleh ditegaskan kerana undang-undang dah ada. Saya katakan tadi Legal Profession Act ada. Dan yang kedua Yang Mak Menteri, dah kita pindah di sini pelbagai undang-undang yang kita panggil berkaitan dengan kepenggunaan, yang mana sebenarnya memihak kepada pembeli. Itu boleh Menteri sendiri memberi penekanan. Jadi Yang Mak Menteri, saya mencadangkan hari ini kita perlu jadikan satu dasar bahawa kalau kerajaan hari ini mewujudkan Yayasan Biro Bantuan Guaman untuk kes-kes jenayah dan juga kes-kes sivil di bawah jabatan Perdana Menteri, saya mencadangkan untuk kes-kes mereka yang layak
di dalam membeli perumahan, terutama sekali projek-projek yang dibuat oleh kerajaan, the government driven project, terutama affordable house. Mereka juga mendapat dengan izin khidmat sokongan oleh kementerian sendiri, yang mana saya rasakan Yang Amat Menteri, pengalaman yang saya katakan tadi, pemaju apabila kerajaan campur tangan dalam menyelesaikan perkara begini, berbeza dengan apabila hanya pembeli iaitu rakyat berdepan dengan pemaju. Kerana pemaju kebetulan memang ada wang untuk dapat peguam, orang kampung selalu tak ada. Kebetulan sekarang ni saya mewakili hampir lebih 100 lebih, Tan Sri. Jadi saya rasa orang kampung dah lah kena tipu beli rumah, kena cari peguam, kena lawan di mahkamah. Dan ingin saya katakan secara tegasnya, Mak Menteri, kalau undang-undang ni tidak dipindah, memang hari ini semua keputusan mahkamah kebanyakan, tak semua secara umum, tidak memihak kepada pembeli. Kerana perkara di situ ialah ada kaitan dengan saya kata undang-undang tanah, dan ada kaitan juga dengan yang saya katakan tadi, isu tata kelola ataupun governance. Poin yang terakhir, Mak Menteri, di peringkat ini saya juga bersetuju dengan Batu Gajah. Sebenarnya isu 200-300 ribu untuk pemaju ni, dia takkan timbul satu dengan izin, deterrence ataupun punitive element. Tidak, 200-300 ribu ni saya rasa, sebab saya tengok rumah di balik pulau, Tan Sri, 600 ribu, 900 ribu, maksudnya kalau dia buat satu rumah yang 500, jual pun dah 700-800. Tapi di sini Muhammad Menteri, yang ingin saya tegaskan di sini ialah, isunya ialah kalau kita bagi section ini mohon pandangan teknikal pegawai, dengan izin kita bagi hukum penjara. Maksudnya di sini ada dengan izin penal effect. Kalau ada penal effect, Yang Amat Menteri, saya pada pandangan saya perlu pemaju ni pun perlu ada hak merayu. Mesti ada right of appeal. Tak boleh kita bagi penal effect tapi dia tak ada hak untuk, ini bukan civil effect. Setakat yang saya faham jurisprudens perundangan, kalau kita bagi penal effect mesti ada hak untuk dia merayu, bukan saya pembeli. Di sini saya tegas kerana saya rasa pemaju pun yang perlu kita tekankan ialah tata kelola untuk mereka menjadi usahawan yang baik, tetapi pada masa yang sama kita perlukan pengguna yang kita panggil dengan izin, pengguna yang literasinya tinggi. Jadi Menteri, saya tengok dalam belanjawan baru ni banyak peruntukan-peruntukan untuk kajian, peruntukan-peruntukan yang untuk kerja-kerja kemasyarakatan. Tolong pastikan literasi pembeli ini tinggi. Akhir sekali saya nak ulang lagi sekali, walaupun saya ulang di dalam celahan dengan Jasin tadi, Menteri, saya dengar pendekatan pekan mengatakan kita pasrah, ini apa, bukan pasrah, susah nak kawal ekonomi pasaran, kerja harga rumah susah nak kontrol. Menteri, saya yakin benda ni boleh dikontrol dengan dasar yang lebih ketat. Jadi saya cadang kepada Menteri untuk peringkat awal ni, saya bersetuju kalau Menteri perlukan kuasa Dewan ini untuk lakukan dipanggil housing audit. Audit dulu, dapatkan ni tahu sebenarnya. Kerana Mak Menteri, saya boleh tunjuk di balik pulau projek Perda. Hari ini isunya bukan rumah affordable house, tak cukup. Di dalam kajian Profesor Go Banli, Profesor di USM, pakar bahagian perumahan, ada secara fakta melebihi supply. Tetapi isunya ialah mismatch, tak dapat. Ada yang setengah tu, kita hari ini tengok projek Perda kerajaan Persekutuan, kita tengok-tengok rumah, kebetulan rumah masa tu Tan Sri buat bukan rumah apartmen ni, rumah 2 tingkat, ada laman, tapi sekarang ni kita tengok penuh lalang. Jadi saya tengok Mak Menteri, isunya sekarang ni tidak akan efektif pendekatan ini selagi mana saya katakan tadi the international standard seperti yang economic social cultural right artikel 11 itu tidak diguna pakai, penguatkuasaan tidak dibuat, dan akhir sekali ialah kita perlu kedua-duanya, pemaju yang baik dan juga pembeli yang mempunyai dengan izin literasi yang tinggi. Terima kasih. Masih Kuala Selangor, selepas itu PJ Selatan dan Kota Melaka, selepas itu untuk jawab. Dan ingat masa, because we have another 4 lagi rang undang-undang. Walaupun rang undang-undang itu konsekuensinya, tapi kalau ada yang membahas, take note of the time. Sila. Baik, terima kasih Tan Sri. Saya terpaksa mengaku bahawa hampir apa pun yang nak disebut telah pun disebut. Maka saya tidak akan makan masa yang panjang kali ini, Tan Sri. Sekadar merakamkan kepada kementerian betapa pada pembentangan Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Seliaan Pelesenan ini, Tan Sri,
maka mudah-mudahan berakhirlah era rumah terbengkalai, walaupun tak dapat dijamin 100%. Kerananya Tan Sri, saya selaku orang yang diamanahkan dalam kawasan saya sebagai ahli parlimennya, sebentar tadi kawan daripada tangga batu ke, batu tangga ke, apa tadi, dalam pekok-pekok tadi, kepala batu dan sebagainya, Tan Sri, sekarang ni baru kita mudah-mudahan kedua-dua belah pihak sedar, ya, betapa dalam setiap rumah terbengkalai ini, Tan Sri, tersimpan cerita suka duka yang pada pembelinya mungkin saja sudah kembali ke rahmatullah, membawa harapan dan cita-cita yang tidak dapat direalisasikan. Suka ketika meletakkan pengharapan yang tinggi, ketika mau, ya, meletakkan life saving dengan izin Tan Sri pada rumah pertamanya, tetapi pada akhirnya sampai ke liang lahat tidak dapat dinikmati rumah pertama itu, Tan Sri. Maka cukuplah, Tan Sri, Menteri dan Kementerian, dengan izin is too late. Kalau saya kata too few pun mungkin tepat, kerana masih ada lagi lompang-lompang, lakuna yang tidak dapat dipenuhi dengan, ya, sudah banyak yang dicadangkan. Undang-undang Tan Sri adalah sebaik sejauh mana ia dapat dilaksanakan. A law is as good as it is enforceable, dengan izin. Dengan apa yang telah dibicarakan oleh kawan-kawan daripada sebelah sana dan juga sebelah sini, saya kira sudah cukup untuk kita bergerak dan memutuskan, ya, dengan membuat beberapa pindaan kepada satu pindaan ataupun cadangan pindaan ini dalam undang-undang ini yang masih lagi tidak lengkap, ya. Tak apalah, itu boleh kita terima sebagai sifatnya manusia. Tan Sri, saya tadi masih lagi rasa terkilan kerana tak dapat jawab tangga batu yang membuat huraian dalam undang-undang lebih awal prima tadi, menyentuh tentang Kuala Selangor dan rumah projek terbengkalai yang katanya tadi hanya menunggu pada pemberian CF saja. Hari ini dan kita dengar ini, Tan Sri, sudah banyak yang diperkatakan dari sudut, ya, apapun, termasuklah pada mutakhir satu house ataupun auditing yang diminta, dan juga apa yang disebutkan oleh kawan saya balik pulau, sampaikan perbankan Islam pun terheret dengan membuat, ya, kontrak yang sebenarnya tidak menepati tuntutan Islam yang sebenarnya, baik bisamen adil, dan juga pada masa yang terkini adalah lebih baik kalau kita memperkasakan satu lagi kontrak Islam yang bersifat musyarakah mutanaqisah. Itu mungkin lebih tepat, ya, dari sudut legal structure-nya dan sudut segalanya, dan sudut akad dan sebagainya, Tan Sri. Justru, Tan Sri, saya sekadar mau menyebutkan betapa dalam order lama, Tan Sri, pemerintahan pusat maupun negeri, ya, kita hari ini dibentangkan dengan bagaimana satu projek itu boleh terbengkalai. Di Selangor saja ada 140, katanya seluruh negara 165. Yang dikatakan unlicensed developers itu, ya, di mana 195 housing project that are unlicensed dengan izin, Tan Sri, juga menggemparkan. Betapa kesemuanya ini boleh berlaku in the very glare dengan izin, ya, di bawah batang hidung pemantauan kementerian, Tan Sri, is dengan izin at best baffling, dengan izin at worst scandalous.
Tan Sri, saya terpaksa meluahkan semua perasaan saya ini kerana saya memerhatikan beberapa projek terbengkalai di kawasan saya di alam sana, alam perdana, alam mutiara, segala alam yang putar alam, Tan Sri, yang kesemuanya bila kita perhatikan dapat saya simpulkan betapa terkadang kali, Tan Sri, ya, bagaimana nak diberikan CF, ya, kalau ya, blatant disregard of undang-undang, of regulation, ya, yang pada akhirnya kita lihat, ya, sudah sampai ke peringkat plan ataupun order perancangan dan plan development order itu telah dikeluarkan. Ketika itu conversion tanah pun belum berlaku, premium tidak diberikan, tidak dibayar, dan mau dibayar oleh siapa? Inilah yang dalam bahasa pematang paus sebentar tadi, the unholy alliance of pemaju, pihak perbankan, dan satu lagi pihak yang saya terpaksa juga hari ini adalah sebahagian daripadanya, pemerintah politikus, ya, yang cukuplah sudah hari ini memangsakan rakyat dan pemaju. Tan Sri, pada saya inilah dia gara-garanya untuk kita melonjak kepada negara maju. Negara maju bukannya pertumbuhannya boleh dipacu secara konsisten untuk berdekat dengan per capita income rakyatnya, boleh kita pertingkatkan. Negara maju adalah pada akhirnya mengurus takbir dan membawa tata kelola yang lebih, ya, menyerlahkan negara berkebajikan yang sebenarnya. Tan Sri, saya terpaksa dalam peringkat dasar ini bercakap dalam bahasa yang sifatnya konseptual seperti ini, dan saya telah terangkan kerana ia menyinggung langsung, kalau boleh dengan izin saya membawa apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam persoalan, ya, dalam persoalan tata kelola dan good governance dalam Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengherdik dan sebenarnya menggunakan bahasa wailul lil mutaffifin, celakalah golongan mutaffifin. Siapa mereka ini? Wallazina idza kalu 'alan nasi yastawfun wallazina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini dia, Tan Sri, kalau kita dapat memerhatikan tuntutan Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengherdik dan memberikan kecaman kepada golongan yang tatkala mereka menuntut daripada orang lain, mahukan ia disempurnakan. Tatkala mereka memberi, cukup curang dan khianat. Tan Sri, kalau kita benar-benar dapat menghayati tuntutan good governance and best practice seperti dituntut dalam prinsip yang saya bacakan tadi, kalau saya boleh sambungkan sikit, ia tidak berakhir dengan mengatakan sifat itu haram atau halal, ya Tan Sri, tetapi membawa khususnya kepada orang-orang yang beriman kembali mengetahui bahawa segala tata kelola yang bobrok seperti ini, yang curang dan khianat seperti ini, akhirnya mengingatkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada golongan ini, ya, ulaika annahum mab'usun. Apakah mereka ini tidak tahu bahawa mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada satu hari yang cukup besar, cukup hebat, cukup dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika mana Allah Subhanahu wa taala akan memanggil semua kita, Tan Sri, dan dihadapkan di mahkamah Rabbul Jalil. Tan Sri, saya berjanji sebentar tadi bahawa saya tidak akan memakan masa yang panjang. Saya telah menurunkan, ya, betapa dalam tata kelola dan apa yang dikatakan sebagai best practice and good governance, ianya bermula bukannya dengan hanya peraturan, bukannya dengan piece of legislation yang boleh kita baiki di semasa ke semasa, tetapi daripada manusiawinya, Tan Sri, ulama'nya, umara'nya, azkiya'nya, aghniya'nya, gandingan empat golongan ini, pemimpin politik, ulama', azkiya', manusia-manusia bijak, pintar, intelektual, cendekiawan, dan akhir sekali aghnia, golongan orang yang dikatakan yang kaya budiman, yang banyak mencurah khidmat dan ihsan belas pada orang lain. Dan Sri, oleh kerana itu saya minta supaya setiap perkara
ya yang telah dibahaskan sebentar tadi. Kesamaran itu semua perlu diperhatikan dan ditelitikan. Kawan-kawan lain telah menyebutkannya, saya tidak perlu, Tan Sri. Ya, dalam hal kalau saya contoh, bagaimana kita mau criminalize, bagaimana mau kita criminalize abandonment contohnya, kalau dalam ini tidak diperjelaskan siapa akhirnya yang mau kita persalahkan dan kita hadapkan ke mahkamah. Apakah mereka itu the shareholders, apakah mereka itu directors, apakah mereka itu golongan pengurusnya, manajersnya, CEO-nya, CFO-nya dan sebagainya. Banyak perkara yang lompang yang perlu ya diperhalusi dan dipaiki dalam undang-undang ini, Tan Sri. Ya, dan saya rasa yang lain itu sama ada BTS-nya, ya, sama ada ya yang lain itu, Tan Sri, saya janji tadi tidak akan mengulangi. Sahabat-sahabat lain semua telah banyak menghuraikan. Terima kasih, Tan Sri, atas peluang ini. Terima kasih. PJ Selatan. Terima kasih kepada